Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dan ini dialog tiga penjuru versi debat demokrasi dan kami bawakan minggu ini dialog tiga penjuru ke Zon Selatan. Saya berada di The J di Masai di Johor dan bersama saya juga tiga wakil sayap muda dari parti-parti yang berbeza untuk kami lihat khususnya kepada cabaran ekonomi, isu pekerjaan dalam kalangan anak muda. Dan tentunya dalam kita menuju ke pilihan raya umum ke-15, PRU ke-15. Itu juga bakal menyaksikan buat pertama kali pengundi berusia 18 hingga 21 tahun akan mengundi buat pertama kali pada peringkat PRU. Dan sudah tentu bagi pengundi muda ini, isu keutamaan mereka adalah berhubung dengan isu ekonomi, peluang pekerjaan, gaji yang tak naik-naik tetapi kos sara hidup terus meningkat. Itu antara isu yang kita nak sentuh pada jam ini dan kami nak dengarkan idea terbaik bagi menangani isu ini. Jadi untuk itu saya nak perkenalkan tiga wakil sayap muda parti-parti yang berbeza bersama saya untuk debat demokrasi jam ini. Saya bersama dengan Azhar Zainal Abidin, Ahli Jawatankuasa UMNO Bahagian Mersing, Nurul Hamizatul Ain, Ketua Mahasiswa Muda Johor dan Muhammad Hafiz Hud, Timbalan Pengurusi Biro Perundangan Dasar dan Hubungan Antarabangsa Armada. Terima kasih kepada semua pendebat dan speaker kita untuk malam ini. Dan sebelum kita mulakan segmen pertama untuk debat demokrasi jam ini, saya ingin terangkan sedikit format debat untuk jam ini. Segmen pertama kita mulakan dengan satu soalan yang sama diberi kepada setiap pendebat dan anda ada 3 minit untuk jawab soalan ini. Kemudian untuk segmen kedua, setiap pendebat perlu menjawab 2 soalan daripada 2 pendebat yang lain. Anda ada 2 minit untuk menjawab setiap satu soalan ini. Dan untuk segmen ketiga, saya akan tanyakan soalan kepada setiap pendebat dan anda ada 3 minit untuk setiap jawapan ini. Dan terakhir sekali, kita akan beri peluang kepada setiap pendebat untuk sesi penggulungan bagi debat jam ini. Untuk itu, kita nak melihat khususnya kepada isu ekonomi ini. Saya ingin lontarkan soalan pertama kepada saudara Azhar. Kita nak mulakan daripada saudara Azhar melihat kepada isu ekonomi ini. Soalan yang ingin saya lontarkan, sepanjang tempoh penggal Parlimen ke-14 ini, adakah usaha untuk mewujudkan peluang pekerjaan yang baik dan adil untuk anak muda sudah memadai? Kita teruskan dengan Azhar dengan jam sudah pun dimulakan. 3 minit bermula sekarang. Terima kasih kepada Saudara Wani kerana menjemput saya pada hari ini. Seperti mana yang kita tahu, dalam tempoh Parlimen ke-14 ini telah beberapa kali kita bertukar kerajaan. Dan sudah semestinya pertukaran kerajaan ini memainkan peranan kepada perubahan serta polisi yang dibuat oleh kerajaan. Dan jika kita lihat pada tahun 2018 sehingga 2019 berlakunya ketidakstabilan politik selepas kemenangan Parti Pakatan Harapan, dan pada tahun 2020 sehingga 2021 kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Maka pada tahun 2022 pula kita berdepan dengan endemik dan juga geopolitik global serta tekanan inflasi. Dan jika dilihat kepada statistik pengangguran sepanjang tahun 1999 sehingga 2018, Barisan Nasional telah berjaya mengawal kadar pengangguran kepada purata 3.3%. Walaupun pada tahun 2008 kadar pengangguran, walaupun kita berlaku kemelesetan ekonomi dan juga krisis kewangan, namun kadar pengangguran kita dapat kawal pada 3.7%. Namun sewaktu peralihan kerajaan daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan pada tahun 2018, berlaku sedikit peningkatan iaitu pada 5.1%. Dan selepas perubahan kerajaan daripada Pakatan Harapan kepada PNBN, peratusan bagi statistik pengangguran berkurangan kepada 4.6%. Dan ketika Barisan Nasional kerajaan diketuai oleh Perdana Menteri daripada Barisan Nasional, tahun 2022 ini kadar pengangguran turun kepada 3.7%. Maka perubahan kerajaan dilihat memainkan peranan terhadap peningkatan serta statistik dalam pengangguran yang berlaku di negara kita. Dan juga kadar pengangguran ini menjadi indikator utama kepada kerana secara tidak langsung menggambarkan tentang 2 perkara, iaitu jurang antara supply and demand tenaga buruh
iaitu hubungan antara perkembangan ekonomi negara dan juga ekonomi rakyat. Serta yang kedua, kadar penyertaan tenaga buruh, iaitu produktiviti rakyat, khususnya penglibatan belia sebagai pendorong kepada pertumbuhan tenaga buruh. Dan sudah semestinya bagi menjawab persoalan tersebut, ianya tidak mencukupi. Apa yang kerajaan lakukan pada hari ini masih lagi tidak dapat menjaga secara keseluruhan, khususnya dalam memberikan peluang-peluang pekerjaan kepada golongan belia dan juga anak-anak muda. Baik, terima kasih, dan tentunya apa cara untuk mengatasi itu kita akan dapat dengarkan selepas ini. Kita terus saja nak ke pendebat kedua. Kita nak pergi ke Ain untuk menjawab soalan sepanjang tempoh penggal Parlimen ke-14 ini. Adakah usaha untuk mewujudkan peluang pekerjaan yang baik dan adil untuk anak muda sudah pun memadai? Kita mulakan 3 minit bermula sekarang. Terima kasih kepada saudari Naila. Saya bersetuju dengan apa yang diutarakan oleh brother Azhar. Untuk lebih mesra, saya bersetuju. Akibat daripada perubahan kerajaan sebanyak 3 kali, kemudian kita akan berubah lagi, kerajaan akan ada PRU ke-15, menyebabkan melesetan ekonomi kita tu seperti domino effect. Sudahlah jatuh, kemudian jatuh lagi, semakin teruk, kemudian rakyat pula ditimpa musibah bencana alam, iaitu banjir yang berlaku tahun lepas, kemudian diramalkan akan berlaku lagi lebih besar. Apa yang dilakukan oleh kerajaan sudah semestinya tidak mencukupi. Melalui apa yang saya dapat analisis daripada pembentangan bajet 2023, kebanyakan bantuan keuangan untuk golongan belia sangatlah tidak memadai. Tapi ada antara bantuan itu yang sememangnya orang kata memang belia perlukan. Contohnya seperti skim penjaja belia, kemudian e-hailing untuk belia, kemudian perganjian per keso untuk pekerja berumur 18 hingga 30 tahun yang juga dipanjangkan untuk graduan TVET untuk menerima inisiatif tersebut. Itu adalah perkara-perkara yang sudah semestinya memenuhi kehendak tapi tidak memenuhi keperluan rakyat. Sebagai kerajaan, mereka tidak seharusnya hanya sekadar memberi bantuan dan inisiatif, tetapi perlu juga ada penambahbaikan daripada dasar dan polisi itu sendiri. Kalau kita terus-menerus memberikan bantuan, inisiatif, gula-gula orang kata kepada rakyat, sampai bila polisi dan dasar pembuatan di negara kita ini boleh menghasilkan satu dasar yang bermutu, yang mampu membantu rakyat, yang bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi juga polisi itu menambah baik nilai bantuan tersebut, menjadi added value kepada bantuan itu sendiri. Jadi bila kita bercakap tentang ekonomi anak muda, saya akan bercakap menerusi lensa fresh graduate, mahasiswa, kerana mahasiswa khususnya kami juga antara golongan yang menerima kesan teruk terhadap ekonomi, iaitu seperti peningkatan harga makanan, dan ini sudah semestinya satu tajuk yang memang sepatutnya dibincangkan di kalangan anak muda dan juga untuk anak muda. Jadi saya berharap debat pada malam ini dapat menghasilkan suatu input yang sangat berkualiti kepada anak muda di Malaysia sendiri. Baik, terima kasih Ain, dan kita akan beri peluang kepada pendebat lain untuk lontarkan soalan selepas ini. Tapi sebelum itu, kita juga nak dengarkan daripada saudara Hafiz. Sepanjang tempoh penggal Parlimen ke-14, usaha untuk memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda sudah pun cukup atau baik, sudah memadai? Teruskan. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nailah. Pertamanya, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami situasi. Kalau bercakap tentang khusus penggal ke-14, penggal ke-14 ini perbezaannya tidak sama dengan penggal-penggal yang lain. Pertama, dari dua keadaan. Pertama, dari segi politik, kita faham ini adalah penggal yang paling dinamik dari aspek pemerintahan dan juga pentadbiran. 3 kerajaan bertukar, kita sedia maklum. Saya percaya ini semua dipersetujui oleh semua ahli panel. Yang kedua, kita juga sedia maklum ini adalah satu situasi unprecedented, yang mana kita mengalami masalah kesihatan global, iaitu COVID-19 yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Sebab itu saya kurang bersetuju dengan saudara Azhar sebentar tadi untuk membandingkan dengan kadar pengangguran pada tahun 2008, 2014. 2008 tidak ada COVID. Tetapi 2018, apabila saya mulakan dengan terus kepada pentadbiran kedua, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin membawa Perikatan Nasional menerajui pentadbiran, pada ketika itu saya percaya itu adalah satu situasi yang tidak diduga.
tidak pernah berlaku sebelum ini. Jadi jika soalannya adalah pada berkenaan penggal ke-14, tidak boleh dibanding bezakan dengan penggal-penggal yang lain. Jadi ini adalah satu situasi yang berbeza. Itu yang pertama. Jadi apabila berlaku masalah ekonomi ini disebabkan COVID-19, kita sedia maklum banyak syarikat terpaksa mengurangkan kos operasi, pengangguran berleluasa, syarikat gulung tikar. Ini menyebabkan pengangguran yang tinggi. Jadi saya melihat pada ketika zaman pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ketika itu, semasa COVID, kita boleh menyaksikan ada dua fasa untuk mengawal masalah pengangguran. Pertama, semasa COVID-19 berlaku. Dan kedua, pasca COVID-19, apa yang kerajaan PN dan BN ini lakukan. Menjawab soalan tentang mencukupi ataupun tidak, pada saya benar kerajaan boleh membuat lebih baik, tetapi keperluan pada ketika itu, pada ketika menghadapi COVID-19, pada saya memadai pada ketika itu kerana kita berdepan dengan krisis kesihatan yang tidak boleh dielakkan. Bukan Malaysia sahaja, satu dunia mengalami masalah yang sama. Kita lihat semasa di zaman pentadbiran Tan Sri Muhyiddin pada PRU pada penggal ke-14, semasa COVID-19 diadakan skim prihatin, yang mana skim prihatin telah memberikan satu program subsidi upah yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Program subsidi upah ini kita lihat adalah untuk memastikan anak-anak muda dan juga pekerja masih terbela walaupun berlakunya pembuangan besar-besaran. Sebanyak 3.3 juta pekerja mendapat manfaat, hampir 5.9 bilion dikeluarkan dalam program subsidi upah. Ini yang dilaksanakan oleh kerajaan di bawah Tan Sri Muhyiddin pada ketika itu. Maka pada ketika itu, keterdesakan yang ada pada saya memadai, mungkin boleh ditambah baik lagi, tapi saya percaya pada ketika itu, ketika situasi COVID-19 itu adalah memadai. Itu jawapan saya. Baik, terima kasih kepada semua panelis kita untuk segmen pertama menjawab soalan mengenai dengan usaha untuk memberi peluang pekerjaan yang mencukupi. Tetapi selepas ini kita nak beri peluang kepada setiap seorang pendebat untuk lontarkan soalan antara satu sama lain berhubung dengan kenyataan yang dibuat sebentar tadi. Untuk itu kita akan kembali dalam dialog kita penjuru debat demokrasi sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam dialog 3 penjuru debat demokrasi bersama saya Nala Huda. Sebentar tadi kita baru saja selesai segmen pertama debat demokrasi bersama dengan 3 panelis kita pada malam ini. Kita nak teruskan ke segmen kedua selepas kita sudah pun mendengarkan kenyataan masing-masing berhubung dengan peluang pekerjaan buat anak muda. Sekarang ini kita nak beri peluang kepada anda melontarkan soalan antara satu sama lain. Mungkin kita boleh mulakan dengan Saudari Ain. Sebentar tadi ada cerita sedikit mengenai dengan situasi semasa dan bagaimana usaha sekarang ini tidak pun mencukupi. Mungkin kita boleh dengarkan daripada Saudara Azhar. Mungkin ada soalan yang ingin dilontarkan kepada Ain. Baik, kepada Saudara Ain saya nak bertanya tentang mungkin pertamanya saya nak ucapkan terima kasih lah. Saya nak ucapkan tahniah kerana muda telah memenangi kerusi di Bukit Wangsa tak silap saya. Namun begitu, dalam kita mendepani cabaran berkaitan dengan peluang pekerjaan, muda lebih fokus terhadap golongan M40. Jadi mungkin boleh Saudara Ain kupaskan sedikit apakah peranan muda dalam mendepani cabaran akan datang bagi golongan B40 pula. Okay. Terima kasih kepada Saudara Azhar atas soalan yang dilontarkan itu tadi. Selari dengan prinsip muda, kami akan sentiasa memperjuangkan isu-isu yang seharusnya diberi penekanan, terutama sekali terhadap golongan belia. Kami sentiasa fokus terhadap semua golongan rentan, golongan B40, golongan M40. Jadi ketika YB Syed Saddiq memegang portfolio kementerian di Kementerian Belia dan Sukan ketika zaman pemerintahan Pakatan Harapan, beliau telah menaikkan isu tentang kenaikan gaji minima. Seterusnya tentang bayaran kepada pelajar yang menjalani latihan praktikum. Itu adalah perkara-perkara yang orang kata tidak pernah dibangkitkan di Dewan Rakyat ketika zaman pemerintahan BN UMNO ataupun ketika zaman pemerintahan PN itu sendiri. Itu adalah perkara yang sering kami tekankan, iaitu golongan belia seharusnya diberikan hak, diberikan peluang yang sama rata daripada golongan lain. Bukanlah bermaksud golongan belia ini
sentiasa perlu diberikan kemudahan, tidak, tetapi golongan belia ini seperti yang kita sedia maklum 1/4 daripada populasi Malaysia yang menyumbang kepada kenaikan ekonomi itu sendiri. Jadi golongan belia terutama sekali fresh grad yang baru nak berkecimpung bekerja dalam bidang pekerjaan, mereka seharusnya diberikan inisiatif yang berpatutan, iaitu gaji minima yang selari dengan peningkatan kos sara hidup itu sendiri. Bila kita bercakap tentang kos sara hidup ni pula, banyak benda yang perlu dititik beratkan, tetapi Malaysia masih lagi berada terbelakang dalam isu ini. Jadi dalam muda itu sendiri, prinsip kami adalah kami akan sentiasa memberikan penekanan tentang isu-isu yang seharusnya diberikan lebih penekanan, terutama sekali terhadap golongan belia yang mengalami masalah kos kenaikan taraf hidup itu sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin seterusnya Hafiz ada soalan untuk Ain? Baik, terima kasih. Saudara Ain, kita semua sedia maklum dengan penglibatan muda di dalam untuk memperjuangkan isu-isu semasa berkaitan anak muda juga. Jadi soalan saya, apakah pendirian muda apabila kita bercakap tentang affirmative action untuk golongan Bumiputera di dalam bidang pekerjaan itu sendiri? Adakah muda masih mementingkan kesamarataan atau masih ingin memperjuangkan juga affirmative action untuk Bumiputera di dalam bidang pekerjaan? Ini soalan saya untuk muda. Terima kasih saudara Hafiz. Dalam muda kami bersifat universal. Tak kisah anda Bumiputera ke, anda beragama Islam, anda orang Melayu, kami akan sentiasa memperjuangkan apa yang sepatutnya menjadi hak milik anda. Itu adalah prinsip muda. Walaupun orang cakap muda macam gini, tapi sebenarnya dalamannya muda seperti itu. Tiada istilah liberal, tiada istilah secularism, itu semua bukan naratif yang muda mainkan. Jadi menjawab kepada soalan saudara Hafiz, muda akan sentiasa orang kata bukan sahaja kalau dalam setengah isu tu bukan sahaja kita akan lebihkan ke arah Bumiputera. Kita juga akan membantu golongan-golongan minoriti yang contohnya terbaru Dr. Tanusha, walaupun statement beliau agak kontroversi, tapi statement tu telah orang kata, walaupun dia main race card lah juga kan, pada saya pun tak setuju juga benda tu sebab kita main race card, tapi benda tu telah diberi perhatian kepada pemegang taruh yang sepatutnya tentang isu seorang atlet berbangsa India yang tidak mendapat tempat di IPT. Jadi walaupun benda tu kontroversi, banyak halangan dan juga orang kata hatred komen yang beliau terima, tetapi sedikit sebanyak benda tu telah membantu pelajar terbabit untuk mendapatkan tempat yang sepatutnya di IPT. Jadi dalam muda, seperti yang saya katakan, tiada istilah kami lebih kepada Bumiputera. Sebab kami bukan parti seperti Bersatu, seperti UMNO yang hanya tertumpu kepada satu kaum, tapi kami bersifat universal. Jadi bila kita bersifat universal, setiap masalah itu adalah masalah semua. Jadi kami sentiasa cuba yang terbaik untuk membantu memperjuangkan isu yang kita sepatutnya menang lah. Jadi itu saya harap itu menjawab soalan saudara Hafiz. Okey, baik, terima kasih. Seterusnya kita nak beri peluang kepada Ain dan Azhar pula untuk tanyakan soalan kepada Hafiz. Kita mulakan dengan saudara Azhar. Ada soalan untuk tanya kepada Hafiz? Baik, saudara Hafiz, sekiranya dilihat kepada inisiatif ataupun manifesto yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Syed Saddiq, beliau mengatakan bahawasanya pada pilihan raya yang ke-14 lepas akan diwujudkan 1 juta peluang pekerjaan. Namun apabila saya melihat kembali kepada inisiatif ataupun pelaksanaan terhadap manifesto tersebut, hanya selepas hampir setahun daripada kemenangan yang dikecapi oleh Parti Pakatan Harapan, baru nak diwujudkan 1 juta kuasa untuk membincangkan berkenaan dengan penghasilan 1 juta peluang pekerjaan. Jadi mungkin saudara Hafiz boleh kupas sedikit apakah inisiatif yang betul-betul nak dilaksanakan oleh Armada sekiranya menang pada PRU yang ke-15. Terima kasih brother saudara Azhar. Pertama saya juga ingin mengucapkan tahniahlah kepada Barisan Nasional kemenangan pilihan raya Johor baru ini. Baik, menjawab soalan tentang pendirian Armada
berkenaan isu peluang pekerjaan 1 juta yang dicadangkan ataupun diperjuangkan oleh saudara Syed Saddiq sebelum ini. Kita perlu faham, pertama, sekarang agak berbeza, ya, kedudukan saudara Syed Saddiq juga sudah tidak bersama lagi, tetapi saya pasti perjuangannya sama. Perjuangan tentang peluang pekerjaan ini sebenarnya pada saya adalah perjuangan berbentuk bipartisan. Ianya melangkaui politik. Tidak ada parti politik yang tidak mahu memberikan peluang pekerjaan. Tidak ada parti politik yang manifestonya atau iltizam politiknya adalah untuk mengurangkan atau mengecilkan peluang pekerjaan. Tidak ada. Jadi sudah pastinya di peringkat manifesto Bersatu dan juga Armada, saya percaya peluang pekerjaan yang kita cuba galakkan adalah untuk memastikan peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada anak muda. Contohnya, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh mencadangkan, kita mengambil kesempatan daripada konsep gig economy. Gig economy yang ada. Gig economy, pertama kita boleh memberi galakan. Gig economy kita semua sedia maklum, ya. Gig economy ini adalah yang melibatkan e-hailing, melibatkan rider-rider yang mana mereka tidak ada majikan. Jadi kita percaya masalah yang timbul adalah kebajikan mereka. Mereka tidak ada caruman perkeso. Mereka tidak ada KWSP. Jadi apa yang kita boleh perjuangkan untuk menggalakkan perkara ini adalah kita buat satu undang-undang atau kita gubal satu undang-undang yang berstruktur untuk memastikan kebajikan anak-anak muda yang terlibat dalam gig economy ini terjaga. Kita berikan mereka peluang untuk dibela kebajikan mereka dan memastikan agar gig economy ini adalah satu industri yang boleh mendatangkan faedah dan manfaat banyak kepada anak muda dan mengurangkan pengangguran. Itu cadangan saya. Baik, terima kasih. Seterusnya kita nak dengarkan soalan dari Ain pula untuk saudara Hafiz. Okey, soalan saya kepada Brother Hafiz, jika PN, Perikatan Nasional, diberikan mandat untuk menjadi kerajaan semula, sejauh manakah manifesto yang akan dibentangkan ketika PRU 15 ini dapat memberikan manfaat dan peluang kepada fresh grad, mahasiswa dan juga golongan belia yang berumur kurang daripada 30 tahun? Itu adalah soalan saya kepada Brother. Terima kasih saudari Ain. Saya percaya pertama, apa yang kita boleh laksanakan adalah kita melaksanakan pelaksanaan cukai berstruktur yang mana kita bukan meletakkan sasaran cukai kepada anak-anak muda, golongan-golongan di bawah umur 30 tahun. Kerana kita sedia maklum bahawa mereka ini adalah golongan-golongan yang baru mula nak kerja. Jadi untuk mensasarkan cukai kepada mereka, saya percaya ini bukanlah satu tindakan yang bijak. Jadi pada saya mungkin boleh dilaksanakan pengurangan ataupun polisi cukai yang berbeza kepada anak-anak muda di bawah umur 30 tahun. Itu yang pertama. Kedua, sekali lagi saya masih lagi mengekalkan untuk kerajaan mengambil kesempatan di atas pelaksanaan ataupun kita panggil improvement, enhancement gig ekonomi, iaitu yang melibatkan anak-anak muda yang sekarang bekerja tanpa payslip. Ya, kita nampak yang tanpa majikan, tanpa payslip, ya, rider-rider dan sebagainya. Kita perlu memberikan mereka lebih banyak manfaat untuk menggalakkan kepada mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Itu yang kedua. Dan terakhir sekali, yang ketiga, saya percaya isunya adalah isu yang wajar kita tackle, kita depani adalah tentang tenaga mahir dan tenaga separuh mahir. Saya percaya isu ini boleh kita tarik sedikit ke belakang. Kita lihat dari aspek sejak daripada pendidikan di peringkat IPT. Kita kena pastikan anak-anak muda ini mereka memilih bidang yang bersesuaian dengan minat mereka untuk memastikan apabila mereka selesai saja habis tamat pengajian, bidang pekerjaan yang mereka masuki adalah bidang pekerjaan yang bertepatan dengan bidang mereka. Supaya ini boleh mengelakkan masalah pengangguran ataupun masalah memilih kerja. Ini adalah perkara-perkara asas, ya. 3 cadangan ini yang saya percaya boleh untuk membantu untuk mengurangkan masalah pengangguran. Okey, baik, terima kasih. Dan akhir sekali kita nak beri peluang kepada panelis-panelis kita untuk lontarkan soalan kepada saudara Azhar pula. Kita mulakan dengan Hafiz. Baik, saudara Azhar, saya ada soalan berkenaan pertama, sejauh mana di dalam UMNO sendiri penglibatan khususnya tender-tender besar, kita lihat
melibatkan orang panggil dinosaur. Projek-projek mega diberikan kepada orang-orang besar, orang lama, syarikat-syarikat besar. Jadi dalam kata kita duk pilih kata nak memperjuangkan anak muda, kita nak memberikan pekerjaan pada mereka. Tetapi di dalam ada penglibatan sendiri, kontrak 2 bilion contohnya sebagainya, diberikan kepada projek-projek besar ini, diberikan kepada company-company besar. Jadi bagaimana? Ianya tidak synchronize. Dia tidak tepat dengan aspirasi mengangkat anak muda, tetapi projek mega diberikan kepada company-company besar. Jadi apakah jaminan dalam UMNO bahawa ianya tidak berlaku selepas ini? Itu soalan saya. Baik, terima kasih Saudara Hafiz. Cuma saya sedikit agak orang kata macam terkejut jugalah bila Saudara Hafiz bertanyakan soalan ni. Kerana adakah ianya merujuk kepada kontrak dedikasi yang diberikan oleh Tun Mahathir kepada anaknya sebaik sahaja mereka menang kerajaan pada PRU yang ke-14. Itu saya terfikirlah, tetapi saya beranggapan berkenaan dengan kontrak-kontrak besar ni, sebenarnya mereka di pihak atasan, saya percaya kita ada orang-orang bijak pandai di dalam MOF yang menguruskan kontrak-kontrak serta tender-tender. Dan apabila menyebut tentang kontrak yang besar yang jumlahnya mencecah ratusan juta, sudah tentulah dilihat yang pertama kepada kapasiti syarikat tersebut sendiri. Kalau kata syarikat tersebut tidak memiliki kapasiti yang cukup, maka tidak seharusnya diberikan kepada syarikat-syarikat tersebut. Tetapi apa yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan dan actually telah dilaksanakan oleh kerajaan, iaitu memberikan tender-tender ataupun kontrak-kontrak kecilan di bawah syarikat-syarikat besar ini melalui vendor-vendor yang dilantik dan disaring oleh pihak kerajaan maupun pihak kontraktor besar. Dan ini juga memberi kesan sekiranya syarikat-syarikat kecil ini tidak diberikan bayaran apabila mereka ambil tender-tender. Jadi bila kata ambil terus tender besar, sudah tentu mereka tidak mampu untuk menyiapkan kerja sekaligus merencatkan pelaksanaan projek-projek yang diberikan oleh kerajaan. Jadi saya rasa bukan tidak diberikan langsung peluang kepada anak-anak muda, tetapi saya percaya mereka haruslah melalui beberapa proses ataupun siri penapisan bagi membolehkan mereka masuk ataupun memperolehi tender-tender projek kontrak-kontrak kerajaan. Harap menjawab soalan. Baik, terima kasih untuk soalan itu. Seterusnya Saudari Ain pula boleh soalkan soalan kepada Azhar. Soalan saya kepada Saudara Azhar. Sejauh manakah UMNO BN akan terus memperjuangkan isu kos sara hidup, isu gaji minima terhadap golongan belia? Adakah akan terus hanya mengkayakan yang kaya ataupun akan merubah prinsip UMNO BN itu sendiri untuk membantu rakyat, memulihkan ekonomi rakyat itu sendiri, dan tidak hanya dengan memberikan bantuan keuangan, insentif, tetapi ada check and balance. Bantuan yang diberikan itu mestilah seimbang. Jadi sejauh manakah UMNO BN akan mengatasi isu yang saya kemukakan ini? Baik, terima kasih Saudara Ain. Saya percaya kita di ketiga-tiga parti politik ini ataupun parti sasial ini, kita bersetuju bahawasanya kita nak memberikan yang terbaik untuk rakyat. Baik dari segi kebajikan, baik dari segi peluang pekerjaan, baik dari segi tangga gaji. Dan sudah semestinya apabila kita berdepan dengan pilihan raya, kita akan menawarkan beberapa manifesto ataupun apa yang akan kita laksanakan sekiranya kita menjadi kerajaan. Dan antara perkara yang ditawarkan kepada rakyat adalah berkaitan dengan pendapatan. Dan kalau dilihat kembali, Saudara Ain mungkin boleh cek kalau saya silap, YB ataupun menteri yang melaksanakan gaji minima ni, iaitu YB M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia, beliau yang melaksanakan gaji minima 1,500. Dan saya bukan kata Parti Barisan Nasional ni menterinya semuanya handal-handal, tetapi inilah apa yang dilaksanakan oleh Barisan Nasional. Walaupun kita tidak memiliki orang kata kerajaan penuh, tetapi melalui menteri-menteri yang dilantik oleh Barisan Nasional ini berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat, khususnya dalam
meneliti ataupun melihat kepada tangga gaji pendapatan rakyat, dan juga kita sudah semestinya berdepan dengan inflasi, berdepan dengan keadaan ekonomi global yang tidak menentu, dah semestinya akan berlaku perubahan dari segi tangga gaji. Dan saya rasa mungkin kalau muda nak cuba menawarkan sesuatu yang berlainan daripada parti-parti yang lain, mungkin rugilah. Saya kira mungkin rugi sebab tangga gaji ni memang satu isu yang sangat dekat di hati rakyat, khususnya bagi golongan-golongan muda dan juga para belia. Baik, terima kasih kepada setiap pendapat kita pada malam ini. Cukup menarik perkongsian idea-idea yang kita dah dengarkan setakat ini, dan selepas ini saya pula berpeluang untuk tanyakan soalan kepada setiap seorang pendebat. Mungkin kita dapat dengarkan sedikit soalan cepu mas bagi setiap panelis kita. Tapi untuk itu kita akan pergi berhenti rehat berseketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali dalam Dialog 3 Penjuru Debat Demokrasi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Dialog 3 Penjuru. Saya nak teruskan debat demokrasi pada malam ini bersama dengan Azhar, Ain dan Hafiz yang sebentar tadi sudah pun berpeluang untuk tanyakan soalan antara satu sama lain, dan cukup menarik idea dan usaha untuk menjawab soalan-soalan yang agak sensitif, agak kontroversi, tetapi ini yang kita nak dengarkan, ini idea-idea yang kita nak dengarkan, dan tentunya soalan yang ingin ditanyakan oleh penonton kita sendiri juga. Tetapi sekarang ini peluang saya untuk tanyakan soalan kepada panelis kita untuk malam ini. Soalan pertama saya nak lontarkan kepada saudara Azhar. Azhar, jika dilantik sebagai seorang wakil rakyat pada pilihan raya umum PRU ke-15 dalam masa terdekat ini, apa satu perubahan yang Azhar nak bawakan untuk mengangkat isu anak muda di negeri Johor ini? Teruskan. Terima kasih. Sekiranya saya dipilih ataupun diangkat selaku wakil rakyat, khususnya di kawasan saya, di kawasan Mersing, seperti mana yang kita sedia maklum, di Mersing ini agak terkebelakang sedikit dari segi sudut ekonomi maupun sudut geografinya. Dan sudah semestinya apa yang ingin dibawakan adalah berkaitan dengan pemerkasaan terhadap golongan-golongan belia, golongan-golongan anak-anak muda dan juga rakyat terbanyak. Dan ini boleh dilaksanakan melalui kerajaan yang kukuh, kerajaan yang kuat, yang mana kerajaan ini berupaya untuk melaksanakan pelan-pelan pembangunan yang telah dirancang sudah sejak sekian lama. Dan saya percaya apabila wakil rakyat khusus di Parlimen Mersing ini beralih arah ataupun berhijrah, ianya sedikit sebanyak merencatkan pembangunan di Mersing, dan sekiranya Barisan Nasional diberi kembali mandat untuk menjadi wakil rakyat ataupun menjadi ahli parlimen di kawasan Mersing, sudah semestinya kita akan melaksanakan pelbagai program-program ataupun pelbagai dasar yang boleh menyumbang kepada kebaikan untuk rakyat di Mersing. Dan sekiranya dilihat kembali dalam PRN yang lepas, kerajaan negeri telah pun menang 40 kerusi daripada 56 kerusi yang dipertandingkan, dan kesan signifikan daripada kemenangan ini adalah kemasukan pelaburan daripada foreign investors sebanyak lebih kurang 60 bilion. Ini apa yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dan sekiranya BN ataupun Barisan Nasional diberikan mandat untuk menjadi wakil bagi rakyat di negeri Johor ini, saya pasti dan saya percaya statistik berkenaan dengan kemajuan ataupun limpahan daripada foreign investors di negeri Johor ini akan menjadikan negeri Johor ini gemilang semula seperti mana sebelum PRU yang ke-14. Dan sekiranya saya dipilih selaku wakil rakyat ataupun ahli parlimen bagi Mersing, kita akan melihat kembali apa perkara-perkara yang boleh kita laksanakan khusus bagi golongan belia dan juga orang terbanyak di Mersing nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih. Seterusnya soalan saya untuk Saudari Ain. Jika Parti Muda diberi peluang untuk mengambil alih tampuk kepimpinan kerajaan negeri Johor, apa perubahan yang Parti Muda nak bawakan kepada anak muda di Johor? Menarik soalan tu. Untuk Parti Muda, sebuah parti yang baru menjadi kerajaan, orang kata angan-angan kosong, mimpi kosong orang kata. Tapi jika muda
mungkin tidak diberikan peluang menjadi kerajaan, tetapi mungkin boleh menang banyak kerusi ketika PRU15. Saya percaya dengan parti ini akan memberikan banyak kelebihan dan banyak manfaat, khususnya kepada belia di negeri Johor khususnya, sebab untuk menjadi kerajaan tu mungkin muda perlu 20-30 tahun akan datang, mungkin baru boleh jadi kerajaan, sebab kita pun seperti yang sedia maklum, kita tak akan bertanding lebih daripada 15 kerusi. Jadi mungkin untuk menang lebih daripada 2-3 kerusi adalah memadai untuk muda untuk terus memperjuangkan, kerana tanpa menjadi kerajaan, cita-cita muda bukan nak jadi kerajaan. Cita-cita muda adalah untuk terus memperjuangkan hak rakyat, misi rakyat, visi rakyat. Jadi jika muda diberikan lebih banyak peluang calon-calon daripada muda untuk jadi wakil rakyat, mungkin muda akan tetap berjuang di peringkat Dewan Undangan Negeri, di peringkat Dewan Rakyat. Tetapi jika perkara itu tiada, mungkin tidak banyak kerusi yang boleh kami menang, muda akan sentiasa bekerja untuk rakyat, sentiasa berkhidmat untuk rakyat. Sebab macam yang saya katakan, cita-cita muda bukan untuk jadi kerajaan, bukan untuk bolot semua kerusi, sebab bolot semua kerusi itu bukan, orang kata bukan keutamaan kami. Muda terbentuk adalah kerana kami rasa perlunya golongan belia, perlunya anak-anak muda ini ke depan memperjuangkan isu-isu anak muda secara demokrasi, dengan cara yang betul, dengan cara yang bermaruah. Itu adalah muda. Muda bukan sekadar kita nak jadi parti politik, kita masuk politik kita nak jadi kerajaan, kita nak jadi wakil rakyat. Tidak. Itu bukan muda. Muda mahu sentiasa bekerja untuk rakyat, khususnya golongan belia, tetapi bukan sahaja golongan belia. Golongan-golongan yang memerlukan pembelaan terhadap nasib mereka, sebab muda ni sinonim dia, orang cakap muda, anak muda, mesti orang-orang yang belia lah kena masuk muda. Tapi sebenarnya muda tu sebenarnya Malaysia United Democratic Alliance, Parti Ikatan Demokratik Malaysia, yang tidak hanya khusus untuk anak muda. Cuma muda dibentuk untuk dijadikan platform supaya lebih ramai, dapat melahirkan lebih ramai ahli politik dari golongan anak muda itu sendiri. Sebab saya percaya anak muda, golongan belia, mereka lebih memahami kehendak mereka, mereka lebih memahami kemahuan mereka. Jadi itu pentingnya untuk negara kita ada lebih ramai wakil rakyat, lebih ramai politik yang datang daripada kalangan belia itu sendiri. Baik, terima kasih Ain untuk menjawab soalan itu. Seterusnya saya nak pergi ke saudara Hafiz. Hafiz, jika diberi peluang untuk membawa perubahan buat anak muda di negeri Johor ini, apa perubahan yang Hafiz nak bawakan dan apa yang boleh dilakukan untuk meyakinkan pengundi muda di Johor pada PRU akan datang? Terima kasih saudara Naila. Saya percaya untuk menjawab tentang isu apakah perubahan yang signifikan kepada pengundi muda, kita perlu menilai apa masalah yang paling utama sekarang. Saya percaya bukan masalah lah, kita panggil cabaran yang ada di peringkat negeri Johor ini adalah untuk kita menyelesaikan isu anak-anak muda ataupun para pekerja yang saban hari commute, terpaksa keluar ke Singapura, negara jiran ke Singapura untuk mencari kerja. Ya, kita menyaksikan seperti mana masa pandemik ada keluarga yang 20 bulan tidak dapat bertemu kerana menjalankan tugas di Singapura, walaupun hanya dipisahkan dengan tambak Johor sahaja, sedekat sahaja, tapi tidak boleh pulang. Ini adalah kita lihat mengapa, apa puncanya kerana mereka perlu sampai pergi ke Singapura untuk mencari rezeki, sedangkan kita lihat negeri Johor juga adalah negeri yang kaya. Negeri Johor juga mempunyai peluang yang banyak. Negeri Johor juga sebenarnya adalah negeri yang berdaya saing yang tinggi. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jadi perubahan yang saya cadangkan adalah pastinya, saya percaya sekali lagi, semua parti mahukan yang terbaik untuk mengelakkan mengurangkan pengangguran. Semua parti mahukan yang terbaik dalam memastikan ekonomi anak muda tercapai. Jadi pasti kita akan mempergiatkan lagi pasca COVID ini, kita akan mempergiatkan lagi skim-skim latihan kepada anak muda untuk di negeri Johor khususnya, untuk memastikan mereka dapat untuk mencipta ataupun mencipta peluang pekerjaan, dan juga mereka dapat mendapat peluang pekerjaan yang sewajarnya. Itu yang pertama. Kedua,
saya juga ingin menggalakkan untuk insentif-insentif khas kepada majikan khusus di negeri Johor. Ini adalah satu cadangan untuk kita memastikan kita boleh memberi galakan kepada para majikan untuk mereka menambahkan lagi peluang pekerjaan yang ada. Suntikan kerajaan untuk memberi insentif kepada majikan ini perkara yang telah dilakukan. Jadi kita boleh menambah baik dengan menambahkan lagi insentif tersebut supaya kita boleh mencipta lebih banyak peluang pekerjaan supaya anak muda boleh kekal di sini. Jadi tidak perlu lagi lah kita kalau boleh kita tidak mahu, tetapi kita kalau boleh nak melihat anak muda di Johor berbakti di Johor. Tidak perlu sampai ke negara seberang untuk mencari rezeki. Ini adalah fokus yang saya rasa perlu untuk diteliti dan dihadapi oleh pucuk pemerintahan sekiranya kita dipilih untuk menerajui negeri Johor dan berada di parlimen pada pilihan raya ke-15 nanti. Itu saja. Baik, terima kasih. Dengan itu berakhirnya segmen ketiga debat demokrasi malam ini. Cukup menarik dan banyak idea-idea menarik yang kita dengarkan daripada kesemua panelis kita. Apa perubahan yang mereka ingin bawakan jika diberi peluang di negeri Johor ini. Untuk itu kita nak beri peluang kepada setiap pendebat kita untuk sesi penggulungan debat demokrasi pada jam ini. Saya nak mulakan dengan saudara Azhar. Bagaimana Azhar ingin sendiri menutup hujah yang Azhar bawakan untuk debat demokrasi malam ini? Baik, sekiranya kita menyentuh soal peluang pekerjaan berkaitan dengan topik kita pada malam ini lah, sudah semestinya Kerajaan Barisan Nasional ataupun Parti Barisan Nasional komited dalam melaksanakan agenda bagi membantu rakyat, khususnya dalam menambahkan peluang pekerjaan sekaligus memberikan kehidupan yang lebih baik kepada rakyat. Namun seperti mana yang kita sedia maklum, kerajaan telah pun dibubarkan dan PRU 15 akan dilaksanakan. Sudah semestinya rakyat akan diberikan pilihan untuk memilih parti manakah yang layak untuk menerjui kerajaan. Dan saya sekiranya Presiden UMNO Datuk Seri Zahid mengutarakan berkaitan dengan wali, iaitu sekiranya calon tersebut ingin diketengahkan sebagai calon, ia mestilah memiliki ciri-ciri wali. Namun saya suka untuk berkongsi, sekiranya kita ingin memilih kerajaan, kita mestilah memilih kerajaan yang ahli. A itu bermaksud arif, iaitu arif dalam merencanakan apa juga perkara berkaitan dengan kebajikan rakyat. Dan H, kita mestilah sentiasa hebat ataupun kehadapan dalam membantu rakyat. Dalam kita melaksanakan apa juga perancangan, apa juga manifesto yang kita laksanakan dan apa yang ditawarkan kepada rakyat, kita mestilah menjadi juara kepada rakyat. Dan L, kita mestilah langkas dalam melaksanakan apa yang telah kita rancangkan, apa yang telah kita utarakan, apa yang telah kita tawarkan kepada rakyat, kita mesti pastikan ianya boleh dicapai. Dan yang paling penting sekali I, iaitu integriti. Ini adalah perkara yang paling penting bagi seorang politician, yang mana integriti ini kalau dilihat dalam kalangan orang kata UMNO atau Barisan Nasional ni banyak pemimpin-pemimpinnya yang korup dan sebagainya, tetapi saya percaya dengan nafas baru daripada golongan muda ataupun anak-anak muda di dalam parti UMNO Barisan Nasional boleh melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegriti, seperti mana ketua kami iaitu Datuk Dr. Ashraf Wajdi, seorang ilmuwan, seorang agamawan dan juga orang korporat, memiliki integriti yang tinggi apabila beliau tidak menerima mana-mana tawaran untuk menjawat jawatan dalam kerajaan. Ini kerana beliau mahu memastikan sekiranya beliau diberikan kepercayaan oleh ahli parti, beliau boleh melontarkan apa juga perkara yang pada hemat beliau benar dan boleh membantu rakyat memperjuangkan hak rakyat. Dan saya percaya sekiranya Kerajaan Barisan Nasional ataupun Parti Barisan Nasional diberikan mandat untuk menerjui kerajaan pada PRU yang ke-15 nanti, moto yang diketengahkan oleh parti kami adalah kestabilan demi kemakmuran. Dan perkara tersebut telah pun dilaksanakan, direalisasikan di negeri Johor ini apabila Kerajaan Barisan Nasional menang 40 daripada 56 kerusi dan memberikan kestabilan yang baik kepada negeri Johor, sekaligus memastikan ekonomi
memulihkan kembali ekonomi pasca COVID-19. Dan saya percaya sekiranya mandat ini diberikan sewaktu PRU 15 nanti, sudah semestinya 70% daripada calon-calon yang diketengahkan nanti adalah muka-muka baru dan orang yang pasti committed untuk melaksanakan agenda memberikan kestabilan serta kemakmuran kepada negara yang kita cintai ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk hujah itu dengan penuh keyakinan dan semangat untuk menuju ke PRU akan datang ini. Seterusnya kita nak dengarkan kepada Ain pula untuk sesi penggulungan debat demokrasi. Pada saya untuk sesi penggulungan ini, ekonomi adalah sesuatu yang fleksibel, yang sentiasa ada ups and downs yang kita pun tak boleh nak ramal benda tu akan terjadi. Tapi untuk sebagai seorang belia, sebagai juga seorang mahasiswa, saya melihat ekonomi ini perlu sentiasa diberikan penekanan oleh pembuat-pembuat dasar. Dan implementasinya pada peringkat angka ubi itu perlulah secara menyeluruh, tidak hanya cantik di permukaan tetapi pada bahagian akar umbinya ada yang tidak dapat bantuan atau inisiatif yang telah direncanakan, yang telah dibentangkan itu semua. Jadi agak terkilan lah bila perkara itu berlaku. Jadi saya berharap mana-mana sebagai ahli muda, khususnya sebagai ahli muda, saya berharap bahawa isu ekonomi ini bersifat bipartisan seperti yang saudara Hafiz ceritakan, bersifat bipartisan yang perlu sentiasa berevolusi. Tak kira BN jadi kerajaan, Bersatu jadi kerajaan, Muda insya-Allah boleh jadi kerajaan, dia perlu sentiasa berevolusi lah, tidak hanya kekal pada satu takuk tetapi tidak berkembang. Jadi ekonomi pada pandangan mata saya sebagai seorang mahasiswa, saya berharap lebih penekanan diberikan terhadap mahasiswa, khususnya terhadap pembangunan sasial mahasiswa untuk menempuhi alam pekerjaan, kemudian tentang pembangunan IPTA, IPTS itu sendiri yang tidak mengikat mahasiswa secara kewangan mereka lah, dari segi yuran, dari segi college, kemudian hal-hal lain yang macam contoh macam mahasiswa kena tipu rumah sewa tu semua. Mahasiswa ini kami sentiasa bekerja. Kami orang cakap apa budak-budak zaman sekarang golongan manja. Tak, kami kawan-kawan saya sendiri ada yang buat kerja part time walaupun sambil belajar buat part time. Jadi mereka duit itu sebenarnya mereka mahu gunakan ke arah yang lain. Contoh nak beli buku, nak bayar yuran ke apa. Jadi bila isu-isu seperti penipuan rumah sewa terhadap mahasiswa yang tidak diberikan penekanan oleh Kementerian Perangaja Tinggi di bawah pimpinan Dr. Nur Aini adalah satu terkilan. Agak terkilan dan agak kecewa apabila isu yang sepatutnya seorang menteri bendung tetapi tidak bendung, dan benda itu menjadi berleluasa. Lebih ramai orang yang bertindak menindas mahasiswa-mahasiswa dari segi isu-isu macam inilah. Jadi saya berharap penekanan ekonomi ini sentiasa diberikan penekanannya terhadap mahasiswa dan sentiasa ditambah baik, dan saya berharap juga lebih ramai mahasiswa untuk berani ke depan, berani bersuara mengenai isu-isu yang dekat dengan mereka, terutama sekali isu kewangan, isu ekonomi ini. Jadi saya berharap juga kepada rakan-rakan mahasiswa saya untuk terus mengundi pada PRU 15 ini. Lakukan tanggungjawab anda, pilih kerajaan dan pilih parti yang anda rasa prinsip mereka itu selari dengan prinsip anda sendiri sebagai seorang individu, sebagai seorang mahasiswa. Adakah kita tetap mahu berada pada tahap yang lama, pada tahap sekarang ini, sampai bila mahasiswa ditindas, fresh grad ditindas? Adakah mahasiswa ni akan terus bila dah keluar akan kerja benda yang diorang tak belajar, jadi pekerja entah apa-apa dengan gaji minima yang sangat tidak bermaruah, sangat tidak adil dengan mereka. Oleh itu saya menyeru kepada rakan-rakan mahasiswa saya untuk turun mengundi, lakukan pilihan yang terbaik agar kita dapat keluar daripada kemelut politik yang terlalu lama, terlalu panjang kemelut politik ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih, dan akhir sekali kita dengarkan kepada Hafiz. Baik, terima kasih. Secara tuntasnya, saya merujuk sedikit apa yang diperkatakan
semasa zaman pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin, prinsip yang dibawa oleh Perikatan Nasional pada ketika itu di zaman COVID-19, no one is left behind. Ya, pada ketika itu mungkin ada yang menyatakan ianya adalah sekadar kata-kata, no one is left behind. Anybody can say that. Semua orang boleh berkata-kata begitu. Tetapi saya percaya pada ketika itu no one is left behind ini diterjemahkan melalui gerak kerja. Kita lihat semasa pentadbiran di zaman COVID-19 tersebut, memang tidak ada, kita telah cuba untuk memastikan semua pihak terbela. Daripada cerita makcik Kiahnya, mungkin ada yang merasakan ianya kelakar, ada juga yang memperolok-olokkan, tetapi hakikatnya semua golongan, semua industri, termasuklah belia, dijaga pada ketika itu di zaman pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa Perikatan Nasional memerintah pada zaman COVID-19 tersebut. Jadi itu adalah analisis. Pada ketika itu juga kita boleh saksikan wawasan kemakmuran bersama 2030 yang telah digagaskan juga memastikan kesemua lapisan dan kesemua industri mendapat manfaat daripada apa juga dasar dan juga polisi yang diperkenalkan oleh kerajaan. Jadi itu adalah asasnya. Jadi berdasarkan analisis terhadap asas tersebut, saya percaya bahawa sekiranya dalam pilihan raya akan datang, Perikatan Nasional diberikan peluang untuk mengemudi, kompang demokrasi sudah dipalu, maka hari ini kita akan teruskan untuk berkempen dan semua orang mengundi kerana kita percaya semua golongan termasuk anak muda tidak ditinggalkan. Macam saya katakan dan semua panel juga bersetuju seperti tadi. Bila kita bercakap tentang ekonomi anak muda, tidak ada parti yang tidak menginginkan yang terbaik untuk anak muda. Semua orang mahukan. Semua parti akan berlumba-lumba untuk memenangi hati anak muda. Dan begitu jugalah yang akan dilakukan oleh Perikatan Nasional. Jadi berdasarkan analisis apa yang telah berlaku sebelum ini, apa yang telah dilakukan sebelum ini, kita percaya bahawa Perikatan Nasional mampu untuk membawa ekonomi anak muda ini ke satu peringkat yang lebih tinggi. Jadi apakah harapan saya? Harapan saya selepas ini untuk pilihan raya ke-15 ini, kita perlu menggalakkan lebih lagi keterlibatan anak muda dalam membuat dasar. Jadi saya harap insya-Allah lah kalau boleh lebih banyak muka-muka baru. Seperti mana yang Saudara Azhar katakan tadi juga selepas ini, UMNO juga ingin mengetegakkan muka baru. Muda juga, bukan lagi muda, dia lagi muda daripada muda mungkin. Kan? Mungkin saudara yang lain juga boleh bertanding di peringkat parlimen. Ya, kita tak tahu. Tapi yang kita mahukan adalah ini perlu diperjuangkan oleh semua. Kerana anak-anak muda yang boleh menyelami denyut nadi anak muda juga. Jadi sebab itu golongan belia cukup-cukuplah kita dengan buku-buku yang sama. Cukup-cukuplah kita dengan golongan-golongan yang sama yang sudah 5-6 penggal ni. Berehatlah main dengan anak cucu. Bagilah peluang pada anak-anak muda seperti kami. Itu harapan saya. Jadi di peringkat ini saya percaya sekiranya kita memperbanyakkan lagi penglibatan anak muda, insya-Allah dasar ataupun harapan untuk mengangkat ekonomi anak muda akan dapat dipertingkatkan, akan dapat direalisasikan bersama-sama dan kita akan mencapai Malaysia yang lebih baik. Itu saja harapan saya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Hafiz. Dan seperti yang Hafiz katakan, setiap parti mahukan yang terbaik untuk membantu anak muda mengatasi cabaran ekonomi ini, tetapi setiap parti mempunyai cara-cara yang berbeza dan itu yang diharapkan kami dapat bawakan malam ini, idea-idea yang berbeza daripada setiap panelis kita. Terima kasih Hafiz, Ain dan Azhar sudi bersama saya untuk debat demokrasi malam ini. Tentunya penonton kita akan dapat menentukan siapa yang membawa hujah idea yang terbaik dalam kita bercakap tentang cabaran ekonomi anak muda dalam dialog 3 penjuru debat demokrasi. Dalam kita menuju ke PRU 15 ini antara usaha kami untuk mengetengahkan, mengutarakan isu-isu cabaran yang didepani anak muda dan apa idea terbaik untuk kita mengatasi cabaran ini secara bersama dan tentunya memberi idea juga kepada pengundi muda berusia 18 hingga 21 tahun untuk PRU akan datang, apa yang mereka ingin lihat pada manifesto yang akan diketengahkan oleh setiap parti pada PRU akan datang ini. Dalam kita melihat sejarah, maka tercipta anak muda akan mengundi buat pertama kali untuk
untuk PRU ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua panelis kita dan juga kepada The J di Masai Johor untuk sudi mengadakan kami dan memberi peluang dan ruang untuk kami mengadakan debat demokrasi dalam siri Dialog 3 Penjuru. Itu sahaja untuk malam ini bersama saya, Naila Huda. Jumpa lagi. Salam hormat.